dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kasiani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Sempena Hari Kemerdekaan Negara yang ke-64, seperti tahun-tahun sebelum ini, kami akan memaparkan tokoh-tokoh kemerdekaan negara. Untuk tahun ini kami paparkan 4 orang tokoh kemerdekaan negara. 4 wanita itu adalah: bangun melur, bangun melati. Kembang bunga petang dan pagi, biar lebur, biar mati, namun tak mahu dijajah lagi. Kita mulakan tokoh yang kelima, iaitu Khatijah Siddiq. Beliau seorang wanita yang berjaya memperjuangkan hak-hak wanita sehingga ditakuti oleh pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO ketika itu. Puisi ini telah didendangkan oleh beliau dalam pidatonya dalam menaikkan semangat para pejuang dalam menuntut kemerdekaan. Dilahirkan pada tahun 1918 di Sumatera Barat, Indonesia. Perjuangan Khatijah sebenarnya sudah bermula ketika di Indonesia lagi. Pada tahun 1945, Indonesia berjaya mencapai kemerdekaan dengan mengusir Belanda. Merasakan perjuangannya masih belum berakhir, Khatijah telah merentas Laut Selat Melaka untuk menyemarakkan semangat perjuangan para wanita di tanah Melayu. Malah pada tahun 1948, beliau pernah dipenjara akibat pakatan dalam menggulingkan kerajaan British di Singapura. Penglibatan beliau di tanah Melayu bermula pada tahun 1951 apabila dilantik sebagai Ketua Kaum Ibu Persatuan Melayu Semenanjung Permas. Selepas itu Khatijah telah menyertai UMNO. Namun kusangkakan panas hingga ke petang, rupa-rupanya hujan di tengah hari. Penglibatan beliau dalam politik nampaknya tidak disenangi oleh beberapa pemimpin UMNO sendiri. Namun nasibnya baik apabila Tunku Abdul Rahman berjaya mempertahankan kedudukan Khatijah di dalam UMNO di samping semangat kental perjuangannya. Ketika persidangan Agung UMNO pada tahun 1953, Khatijah dengan lantang menyuarakan hak wanita supaya jumlah perwakilan dalam kalangan wanita ditambah. Hasil suaranya 10,000 wanita telah bertindak menyertai UMNO dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Walau bagaimanapun disebabkan sikap yang lantang, beliau banyak mengkritik secara keras pemimpin-pemimpin UMNO yang dianggap sebagai pengecut. Pada tahun 1956, Khatijah berjaya disingkirkan dan sekaligus dipecat daripada UMNO. Tetapi pada tahun 1971, beliau kembali menyertai UMNO setelah ditawarkan oleh pemimpin tertinggi parti tersebut serta dilantik sebagai naib ketua pergerakan kaum ibu UMNO Cawangan. Setelah berjuang bersama menuntut kemerdekaan sekian lama, akhirnya pada tahun 1982, tokoh ini telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Bagi sesiapa yang ingin membaca kisah hidup beliau, boleh cari buku Memoir Khatijah Siddiq, Puteri Kesatria Bangsa. Suryani Abdullah atau nama sebenarnya Eng Ming Ching dilahirkan pada tahun 1924 di Setiawan, Perak. Beliau mendapat pendidikan di sekolah yang sama dengan bapa komunis Malaya Chin Peng. Perjuangannya bermula pada tahun 1940 ketika berusia 16 tahun. Beliau menyertai Parti Komunis Malaya PKM dan diberikan tugas untuk menjaga kebajikan golongan buruh dan wanita. Apa yang lebih dahsyat, pada tahun 1941 sehingga 1945, beliau bermati-matian menentang pengganas Jepun sehingga menjadi wanita pertama yang mendapat gelaran Seri Kandi anti-Jepun. Di usianya hanya 21 tahun, beliau telah ditangkap dan diseksa secara teruk oleh tentera Jepun. Selain itu, pada tahun 1948 sehingga 1957, beliau sekali lagi menentang kerajaan British. Suryani bergiat aktif sebagai seorang yang berpengaruh di dalam Parti Komunis Malaya Regimen ke-10. Di dalam regimen ini, beliau telah berkenalan dengan pejuang Melayu komunis yang terkenal, antaranya Rashid Maidin, Samsiah Fakih dan Abdullah Sidi. Pada tahun 1955, Suryani telah berkahwin dengan Abdullah Sidi. Suryani dikenali sebagai seorang yang mempunyai wajah yang cantik. Kecantikannya digambarkan tiada tolak bandingnya dalam kalangan ahli-ahli politik ketika itu. Namun kecantikannya tidak membuatkan beliau lupa akan tanggungjawabnya untuk menjaga masyarakat sehinggakan dalam kalangan buruh dan wanita, Suryani telah dianggap sebagai seorang ibu di mata masyarakat.
Pada tahun 1999, Sultan Perak almarhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfirullah telah menghadiahkan Suryani untuk menunaikan haji. Tanggal 21 Mac 2013, Suryani telah menutup hayatnya di usia 89 tahun di Thailand, di mana beliau telah tinggal di sana bersama suami dan anak perempuannya. Samsiah Fakih dilahirkan pada tahun 1924 di Negeri Sembilan. Beliau mula mendapat pendidikan awal di sekolah pondok dan meneruskan pengajian di Sumatera, Indonesia untuk belajar agama. Ketika di usianya 17 tahun, beliau telah berkahwin sebanyak 5 kali. Kisah sedih Syamsiah bermula apabila suami pertamanya dibunuh bersama dengan 2 anaknya yang masih kecil. Malah seorang bekas suaminya telah ditangkap sebagai pembelot kerana dalam diam memberi maklumat kepada tentera Jepun. Akhirnya Syamsiah hidup bahagia bersama suaminya yang kelima, iaitu Ibrahim Muhammad, yang juga merupakan seorang ahli Parti Komunis Malaya. Syamsiah menyertai Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM kerana beranggapan bahawa UMNO ketika itu telah dikawal oleh kerajaan British. Dalam PKMM, Syamsiah memegang jawatan sayap kanan wanita sebagai Angkatan Wanita Sedar Awas. Namun kerajaan British bertindak mengharamkan parti-parti berhaluan kiri termasuklah PKMM dan Awas. Syamsiah dan suaminya terpaksa bersembunyi di hutan kawasan Lubuk Kawah bagi meneruskan perjuangannya. Tetapi mereka telah ditangkap dan dibuang negeri ke China. Bermacam fitnah dan tomahan dihadapi oleh Syamsiah, termasuklah satu kenyataan daripada bekas pengerusi PKMM dikenali Musa Ahmad mengatakan yang Syamsiah telah membunuh 2 orang anaknya sendiri. Namun tomahan itu telah dijawab oleh Syamsiah di dalam bukunya. Sebenarnya Syamsiah ingin menjaga 2 orang anak kecilnya itu, tetapi ketua beliau telah meyakinkan dia dan suaminya bahawa anaknya akan dijaga oleh satu keluarga yang kaya. Setelah beberapa masa berlalu, pada tahun 1952, Syamsiah mendapat kabar duka yang sebenarnya kedua-dua anaknya itu telah dibunuh secara kejam oleh 3 ahli PKMM yang sepatutnya dihantar ke keluarga yang kaya tersebut. Kisah ini cukup menghancurkan setiap jiwa-jiwa yang membaca buku beliau. Akhirnya Syamsiah Fakih telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tahun 2006. Aisyah Ghani dilahirkan di Kampung Sungai Serai, Hulu Langat, Selangor. Aisyah memperoleh pendidikan awalnya di Sekolah Melayu Bukit Raya Cerah, Selangor dan menyertai sekolah menengah di Diniah Puteri Padang Panjang, Sumatera Barat, Indonesia tahun 1936 hingga 1939. Pada tahun 1940 hingga 1943, beliau menyertai Maktab Perguruan Tinggi Islam di Padang, Sumatera Barat dan kemudiannya pergi ke London pada April 1955 dan memperoleh ijazah kewartawanannya. Penglibatan Aisyah dalam bidang politik bermula sebaik sahaja Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM ditubuhkan pada tahun 1945 dan beliau menjadi ahli jawatan kuasa dan sekaligus mengetuai sayap wanita yang dipanggil Angkatan Wanita Sedar Awas. Ketika itu beliau juga bertugas sebagai wartawan Pelita Malaya, lidah rasmi PKMM. Aisyah keluar daripada Awas pada tahun 1946 dan menyertai perhimpunan yang menuntut kemerdekaan di Kelab Sultan Sulaiman Kuala Lumpur pada Mac tahun yang sama. Beliau menyertai UMNO Kampung Baru pada tahun 1949 dan dilantik sebagai setiausaha. Pada tahun 1959, beliau bertugas sekali lagi sebagai wartawan, kali ini untuk berita harian serta sebagai penyunting di kumpulan akhbar New Straits Times. Beliau meletakkan kedua-dua jawatannya pada tahun 1963 apabila beliau menjadi ahli Majlis Tertinggi UMNO serta naib ketua wanita UMNO. Pada 13 September 1962, beliau dilantik sebagai senator dan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Beliau adalah wanita yang pertama di Malaysia menjadi senator serta wakil wanita Malaysia yang pertama ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Pada tahun 1967 hingga 1972, Aisyah menjadi wakil Malaysia ke Persidangan Suruhanjaya Taraf Wanita PBB. Pada 1 Mac 1973, beliau dilantik sebagai Menteri Kebajikan Masyarakat selepas persaraan Tun Tan Sri Dr. Fatimah dan memegang jawatan ini selama 11 tahun sebelum menamatkan khidmatnya pada tahun 1984. Semasa menyandang jawatan Menteri Kebajikan Masyarakat, beliau melancarkan Yayasan Kebajikan Negara, sebuah pertubuhan yang masih berfungsi pada hari ini. Aisyah meninggal dunia pada 19 April 2013 dan berumur 90 tahun. Beliau dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara, Kuala Lumpur.
Begitulah perjuangan-perjuangan yang jitu ditunjukkan oleh tokoh-tokoh wanita ini. Bukan calang-calang jasa dan pengorbanan yang ditabur oleh mereka sehingga kita boleh hidup aman dan damai sehingga ke hari ini. Khadijah yang sanggup merentasi Laut Selat Melaka demi membela hak wanita. Suryani yang ditangkap dan diseksa oleh tentera Jepun. Syamsiah yang bersembunyi di dalam hutan demi meneruskan perjuangan kemerdekaan sehingga dibuang negeri. Dan Aisyah Ghani yang mempertahankan negara dengan tulisan dan diplomasi politik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan pahala yang banyak kepada mereka semua, mengampuni segala dosa-dosa mereka dan menempatkan mereka dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah untuk semua para pejuang. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka! 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 Sekian, terima kasih.